bertemu lagi dalam Lepak Maqasid. Yang pada malam ini saya Ahmad Izzuddin bin Sardi sebagai moderator akan memberi ruang sebentar lagi kepada Ustaz Wan Ji. Ustaz Wan Ji bin Wan Hussein. Adik bongsu Aaron. Adik AKA adik bongsu kepada Aaron Aziz. Jadi pada malam ni kita akan mengadakan wacana rang undang-undang hudud Kelantan. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz. Sekali hormat yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pada malam ni kita akan bincang pasal satu tajuk yang sebenarnya tajuk ni lama iaitu bila khususnya PAS, Parti Islam Malaysia PAS, dia telah ambil kerajaan negeri Kelantan. Bila ambil Kelantan, makanya antara cadangan daripada PAS Kelantan pada masa tu adalah untuk nak buat satu undang-undang namanya hudud, kan? Hudud, qisas dan ta'zir. Dan Kelantan dia telah rangka satu rang undang-undang. Dan rangka tu ada kat tangan Danan Ini rang undang-undang hudud Kelantan. Dia buat pada tahun 1993, 28 Oktober. Jadi rang undang-undang hudud Kelantan ni telah dibentang. Cumanya problem di Kelantan dia tak seperti mana di Terengganu. Di Terengganu ni dapat endorse daripada Sultan, tapi di Kelantan tak dapat endorse daripada Sultan. Jadi ada problem sikit lah segi undang, segi pelaksanaan hudud. Cuma pada hari ni ana akan wacanakan rang undang-undang hudud Kelantan ni bukan semua kandungan dia. Sebab kalau kita nak wacanakan semua ni memang problem lah, masa tak cukup. Dan ana akan fokus pada kritikan peribadi ana terhadap orang undang-undang hudud Kelantan, insya-Allah. Dan mungkin pembentangan kita dalam 20 minit ana akan bentang secara ringkas, secara cepat. Dan lepas ni mungkin ada soal jawab ataupun ada kritikan ataupun ada pandangan-pandangan, kita buka lah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Nombor satu, sebelum kita nak bagi lebih jauh tentang hudud, qisas dan ta'zir, kita kena klasifikasikan dulu tentang hudud ni dia adalah mekanisme. Dia adalah mekanisme dan dia bukan satu tujuan. Macam contoh, apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran perang, waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah orang kafir itu hingga tidak berlaku fitnah. Dia perang tu dia adalah mekanisme. Tujuan dia apa dia? Tujuan adalah untuk menghilangkan fitnah. Nampak? Jadi bila kita nak hilangkan fitnah di negara yang berperang, okey, kena perang. Di Afghanistan ya perang. Kita pergi dekat negara berperang, memang kena perang. Tapi dekat Malaysia, perang bukan jalan. Sebab kalau perang itu sendiri dia akan datang fitnah, kan? Makanya dia kena ada mekanisme lain untuk kita nak hilangkan fitnah. Apa dia? Terulanglah. Demokrasi ke, pilihan raya ke, dakwah ke, Lepak Maqasid ke, terulanglah. Yang pentingnya tujuannya adalah untuk menghilangkan fitnah. Itu dia punya tujuan. Tapi mekanisme itu berbagai-bagai. Kenapa tu kenapa Quran kata perang? Sebab pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peranglah mekanisme yang paling baik. Zaman Nabi sallam ni orang tak peperangan tu adalah satu benda biasa. Kalau kita nak guna jalan lain dia akan jadi masalah pula. Bahkan akan timbul fitnah, kan. Makanya Quran dia akan menceritakan benda itu dalam keadaan kerangka zaman itu, keperluan pada zaman itu. Right. Jadi, serupa juga bila kita nak bincang macam mana nak dapatkan negara kita aman. Bila sebuah negara itu aman, dia kena ada undang-undang. Dia ada undang-undang. Dan undang-undang itu Quran cadangkan adalah hudud. Hudud, qisas. Ta'zir ni datang daripada pemerintah. Jadi bila hudud ni adalah mekanisme, disebabkan itu ada dua aliran dalam membahaskan mekanisme tentang hudud. Ada satu aliran kata hudud ni dia adalah mekanisme yang sesuai di zaman itu je, tapi tidak sesuai di zaman yang lain. Sebab apa? Sebab haram hukum potong tangan itu, hukum sebat orang minum arak itu, dia dah ada pada zaman jahiliah. Zaman jahiliah pun sudah diamalkan apa dinamakan sebagai hukum potong tangan, hukum minum arak.
Hukum yang ada dalam hudud tu lah. Hukum muharabah, bila muharabah kena bunuh ataupun kita kena gantung, kita kena potong tangan kanan, kaki kiri kan, potong silang tu kan. Dia lah ada undang-undang yang memang bukan sekadar dalam Quran tapi diamalkan pada zaman dahulu. Jadi bila Quran datang, dia nak mengukuhkan undang tersebut. Faham? Jadi mengikut satu aliran yang pertama kata dia adalah mekanisme untuk capai keadilan pada zaman itu. Tapi kalau ada mekanisme lain tak perlulah. Nampak? Ni pandangan pertama. Ini agak liberal lah pandangannya. Maka dia kata hudud tak perlu. Seperti mana kita sebut tadi perang. Dia perang itu tujuan adalah hilangkan fitnah. Zaman dulu tempat tertentu dia kena perang, tapi di Malaysia tak perlu perang. Faham Jadi dalam mekanisme. Jadi tak perlulah perang tu. Yang pentingnya hilangkan fitnah. Dia bukan cerita hudud tu, isunya adalah keamanan tu. Macam tu. Faham Itu satu aliran. Aliran kedua yang biasa ramai-ramai orang nak guna, majoriti orang nak guna, hudud ni adalah undang-undang yang memang dilaksanakan, wajib dilaksanakan. Dia mesti dilaksanakan. Ini aliran yang kedua. Dan dia menjawab hujah golongan yang pertama. Dia kata kenapa kena laksanakan sedangkan dia sekadar mekanisme sahaja. Dia mekanisme ni ada dua. Satu mekanisme yang qat'i, satu lagi mekanisme yang zanni. Hudud ni qat'i. Sebab apa qat'i? Sebab dia melibatkan kepada angka 100 rotan, potong tangan kadar ni. Pesan tak? Seperti contoh semayang 4 rakaat. Orang tak petikai 4 kenapa, tak 5 kenapa, tak 6. Pesan tak? Jadi disebabkan dia adalah satu benda yang nombor, yang bila nombor ni kita tak faham, makanya keluar satu istilah disebut sebagai at-ta'abbudi, ketaatan bulat-bulat kepada Tuhan. Maka dia adalah wasail yang qat'i. Nampak Ini alasan yang kedua. Jadi kita nak cerita sekarang orang undang-undang hudud dibuat ni kerana faktor yang kedua tadi. Aliran kedua tadi, iaitu wasail yang berbentuk qat'i. Kok mana pun kena laksanakan undang-undang tersebut. Dan inilah yang dibahas di dalam kitab-kitab fiqh lah. Right. Satu. Yang kedua, bila kita nak bincang pasal hudud, dia ada dua isu besar. Yang pertamanya dia panggil pensyariatan, satu lagi dia panggil pelaksanaan. Quran itu sendiri dia adalah pensyariatan. Tetapi kadang-kadang bila nak pelaksanaan, adaptasi, dia akan jadi masalah. Allah Ta'ala sebut Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Quran bagi tahu, hari ini aku sempurnakan agama kamu bla 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 bla. Jadi Allah Ta'ala dah sendiri sebut pada kita bahawasanya Quran tu dah sempurna. Pensyariatan selesai. Tapi bila nak melaksanakan, dia ada masalah. Contoh, kalau kita tengok dalam beberapa kes, awal Islam, Nabi tak bagi ziarah kubur. Tapi di akhir Islam boleh ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tadhkiratul lil maut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah halang kamu ziarah kubur, sekarang pergilah ziarah kubur kerana ia boleh ingat kepada mati. Maknanya pensyariatannya ziarah kubur ni bagus sebab boleh ingat pada mati. Tapi kenapa di awal Islam tak bagi? Tak bagi awal Islam sebab faktor orang baru dengan Islam. Nampak Bila baru dengan Islam, Nabi tak bagi. Sebab nanti diorang koyak pakaian dan seumpamanya lah. Meratap Ataupun dalam bahasa kitab tua dia panggil berbiji sabak. Tu kitab tua lah. Berbiji sabak tu kitab lama kan. Okey, dia takut meratap. Jadi di awal Islam tu tak bagi kerana faktor pelaksanaan. Sebenarnya hukum asalnya boleh. Faham Satu. Ataupun kita tengok contoh lain. Kaabah ni ada problem segi tapak pembangunan ni. Masa runtuh dalam masa Nabi Muhammad SAW awal-awal dakwah. Start dakwah Nabi kan. Jadi bila runtuh, orang Arab dah buat Kaabah. Bila buat Kaabah, Arab ni bergaduh sebab nak tentukan batu Hajarul Aswad dia. Bergaduh tu sampai hampir-hampir pertumpahan darah. Dan akhir sekali diselesaikan oleh Nabi SAW dengan Nabi Muhammad ambil batu Hajarul Aswad, letak dekat satu kain, lepas tu ambil kabilah Arab bergaduh tu, pegang, angkat, letak kat Hajarul Aswad. Selesai bergaduh Jadi, bila Nabi dah hijrah ke Madinah, Nabi SAW ni dia nampak tau Kaabah ni ada masalah tau. Dia selalu berbincang dengan Siti Aisyah. Kaabah ni kita kena runtuhkan, kita kena buat lain biar tepat dengan tapak dia. Tapi bila dah merintah di Mekah, Fathu Mekah, Nabi tak terus buat. Bila tak terus buat, menyebabkan Aisyah radhiyallahu anha ditanya Nabi SAW, kenapa tak tukar? Kita dah merintah, tukar je lah. Nabi kata, laula hidatani qaumiki bil kufri la fa'altu. Kalau sekiranya kaum kamu baru saja memeluk Islam, nescaya aku tukar lama dah. Sebab teringat tu, orang Arab dulu bergaduh sebab nak buat Kaabah sana, sampai hampir pertumpahan darah. Kalau kita pergi runtuhkan Kaabah nak buat baru, dia bukan cerita nak buat baru tu, dia cerita runtuh. Betul tak? Runtuh ya problem tu. Nanti dia bergaduh lagi teruk. Jadi Nabi kata laula hidatani qaumiki bil kufri la fa'altu. Kalau tak kerana kaum kamu
baru saja meninggalkan kekufuran, aku buat lama dah, kata Nabi SAW. Okey, fahamnya apa? Itu faktor tanfis, faktor pelaksanaan. Dia bukan isu pensyariatan. Pensyariatan clear, tapi masalahnya adalah pelaksanaan. Dua. Yang ketiga, kalau kita tengok Omar Abdul Aziz ni, bila dia naik sebagai pemerintah, anak dia yang bernama Abdul Malik, dia pergi tanya bapa dia. Soalan daripada Abdul Malik pada bapa dia, kita dah merintah, kenapa tak tukar terus undang-undang absolute Islam? Saya masalah. Macam mana? Antaranya pemerintahan bawah Umayyah, dinasti Umayyah kan. Tukar terus, kita kembali pada Islam absolute. Tapi Omar Aziz jawab, la ta'jal ya bunayya, fa inna Allah dhamma al-khamra fil Qur'ani marratain wa harramahu thalis, inni akhafu an ahmil al-haqqa jumlatan fayadfa'uhu jumlatan wa dhalikal fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Omar Abdul Aziz, jangan kamu gopoh wahai anakku. Bukan demo ni. Dia kata jangan gopoh wahai anakku. Kerana Allah Taala cela Arab dua kali, haramkan pada kali ketiga. Kalau aku laksanakan Islam total, nanti orang Islam akan tolak Islam total, dan ialah fitnah yang lagi besar. Okey, Omar Abdul Aziz cakap ni dia bukan cerita dalam kerangka pensyariatan, dia cerita dalam kerangka pelaksanaan. Faham Jadi hudud ni dah clear. Quran sebut, hadis sebut, okay, right, tak ada masalah bab hudud tu. Cuma isu pelaksanaan yang tu kita bincang. Faham tak? Sebab bila kita nak bincang isu pelaksanaan, dia tertakluk dengan apa dinamakan sebagai al-ijtihad. Bila kita nak berijtihad dalam pelaksanaan, kok mana pun dia mesti ada al-adlu, dia mesti ada al-ihsan, keadilan, dan satu lagi ada unsur manusiawi tu, kasih sayang. Dalam Quran sebut innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, sampai habis Quran tu kan. Ayat ni kata Imam Ibnu Ashur, Muhammad Tahir Ibnu Ashur, dia nyatakan dalam kitab Tahrir wa Tanwir, dia kata inilah base bagi semua kandungan syariah. Semua kandungan syariah ni terletak kepada konsep keadilan dan juga manusiawi tu. Fitrah itu sendirilah. Faqim wajhaka lidini hanifan fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Quran sebut, Allah Taala sebut Quran, hadapkan wajahmu kepada agama hanif, agama tauhid, fitrah Allah yang Allah Taala fitrahkan kepada manusia. Maksudnya Islam tu agama fitrah. Bila kita laksanakan undang-undang Islam itu, maka dia perlu ada base fitrah tadi. Dia mesti ada base adil itu. Jadi isu orang undang-undang hudud Kelantan ni kita nak bahas. Dekat mana adil, di manakah ihsan itu, manusiawi itu yang kita nak kupas di sini. Okey, right. Di sini ana tak nak kupas semua, cuma 2-3 bab, 2-3 perkara saja ana akan sebut dalam wacana kita bersarang undang-undang Kelantan. Yang pertama, apa dinamakan sebagai muhsan. Muhsan dalam rang ni, undang-undang ni, dia disebut dalam klausa 10/2, perkara 10/2, dia disebut jika pesalah itu sudah berkahwin dengan sah dan telah menikmati persetubuhan dalam perkahwinan itu, maka pesalah itu dinamakan sebagai muhsan. Tetapi apabila pesalah itu belum berkahwin dan sudah berkahwin tetapi belum merasai nikmat persetubuhan dalam perkahwinan, maka pesalah itu dinamakan sebagai ghairul muhsan. Muhsan ni maksudnya orang tu dah kahwin ataupun dia telah merasai persetubuhan yang sah. Maksudnya dia kahwin dan dia bersetubuh. Faham tak? Ada pula satu lagi, ghairul muhsan, orang tak kahwin, satu. Ataupun dia dah kahwin tapi tak setubuh, cerai sebelum setubuh. Akad nikah, lepas akad nikah tu pergi kat perempuan tu, ingat nak sarung cincin, tak, I talak you. Tak ada pasal-pasal bagi talak ni, apa hal kau? Nak akad nikah saja berapa duit. Contoh kan. Okey, jadi cerita dia sekarang, orang tu dia yang pertama dia kahwin. Yang kedua, dia kahwin tapi tak setubuh. Poinnya setubuh tu. Faham tak? Kalau orang tu dah setubuh, maka dia dipanggil sebagai muhsan. Kalau dia tak setubuh, maka dipanggil sebagai ghairul muhsan. Okey, dalam undang-undang hudud ni dia disebut kalau muhsan ni kena rejam. Okey, dan ghairul muhsan orang tu tidak direjam, disebat 100 rotan. Kalau berzina lah. Bukan muhsan tu kena remat terus, bukan. Muhsan ni remat-remat, bukan macam tu. Yang kita cerita ni, dia tu dah kahwin, lepas tu dah bersetubuh, lepas tu dia berzina dengan orang. Faham Bila berzina, dia ni dikategorikan sebagai muhsan. Apa hukuman ni? Rejam sampai mati. Yang ni ada dalam Brown Kelantan lah. Rejam Adapun ghairul muhsan, maka orang tu tidak direjam, hanya sebat 100 rotan. Yang Quran, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Quran kata dalam Allah Taala sebut Quran.
Penzina lelaki perempuan sabit kesalahan kita kena serbat 100 rotan. Okey. Kita akan detailkan satu persatu Yang pertama pasal rejam, yang kedua pasal muhsan itu sendiri. Okey, dalam definisi kita muhsan ni adalah orang yang orang tu dah kahwin dan merasai persetubuhan yang sah. Timbul persoalan, macam mana pula kalau orang itu duda ataupun janda? Apakah dia muhsan ataupun ghair muhsan? Okey, dia dah kahwin dan dia bersetubuh, lepas tu dia bercerai, jadilah duda. Ataupun orang perempuan dah kahwin, lepas tu bercerai dan dia pernah disetubuh oleh suami dia, lepas tu dia tu dicerai, maka jadilah janda. Tiba-tiba dia berzina. Muhsan ke ghair muhsan? Bila dia berzina, dia dah kahwin ni, makanya dia rajam sampai matilah kalau ikut orang undang-undang hudud Kelantan. Faham Yang ni kita nak bahas di sinilah timbul perbincangan di kalangan fuqaha, ulama-ulama fiqh, debate muhsan ni apa sebenarnya. Kalau kita tengok, memang kebiasaan pendapat ulama menyatakan definisinya umum begitu, dan ini juga dikupas oleh bekas Mufti Sabah ni lah dalam Qanun Jenayah Syariah Islamiah ni Mufti Sabah meninggal lah, orang yang meninggal jadi dia kata kalau ikut kita tengok definisi tadi, orang tu janda, kalau berzina bunuh, rejam sampai mati. Tapi kalau kita baca dalam Al-Manar, tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridha, dia ada Rashid Ridha, dia ditulis oleh Muhammad Amduh, bukan Ustaz ni Amduh orang lain tu sebut Muhammad Amduh nama tokoh. Jadi Rashid Ridha ni dia kupas tahu muhsan ni apa sebenarnya. Dia kata muhsan ni orang tu dia dah ada isteri, lepas tu dia berzina, ataupun orang perempuan tu dah ada suami, tak bercerai lagi, berzina, baru dia kenakan rejam. Tapi kalau sekiranya dia ni dah bercerai, dia kembali pada hukum asal, ghair muhsan balik. Faham? Sebab dia umpamakan seperti orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir itu, dia pergi musafir lah. Tapi bila dia balik, dia kekal balik hukum asal, dikira sebagai mustautin ataupun mukim. Faham? Jadi sekarang ni kau ni asalnya adalah muhsan, tiba-tiba kau bercerai, ghair muhsan balik. Bila kau dah bercerai, kau duda, kau janda, bila kau berzina, maka kamu tidak dikenakan hukuman rejam, dikenakan hukuman sebab satu rotan. Nampak maknanya definisi muhsan itu sendiri ada problem. Okey, jadi dalam rang undang-undang hudud Kelantan ni, dia kata kalau orang tu janda, hukuman dia rejam. Faham Yang dalam yang nak bahas ini mengikut apa dikupas oleh Rashid Ridha, tidak direjam, iaitu dia kena serbat 100 rotan. Satu. Okey, satu. Yang kedua, pasal rejam. Yang rejam ni, debate dia berkait dengan hukum bunuh. Sebab rejam ni dia bukan rejam balik-balik orang tu lari tinggal, tak. Dia rejam tu mati tau. Dan memang clear dalam ni undang-undang Kelantan yang disebut rejam ni sampai mati. Tengok dalam perkara 11 kurungan 1. Dia disebut, dia kata jika pesalah yang melakukan zina itu muhsan, okey, maka pesalah itu hendaklah dihukum dengan hukuman rejam. Rejam iaitu dia clearkan, definekan balik apa makna rejam. Dilontar dengan batu yang sederhana besarnya sehingga mati. Cari batu yang orang baling kat kereta anak tu lah. Nak sebut juga kan. Ambil batu tu balik. Besar. Baling tu sampai kawan tu mati. Faham tak? Macam orang dok keluar gambar berlaku dekat Sudan kan. Macam itulah baling. Macam tu. Okey. Jadi isu dia rejam sampai mati. Persoalan dia bunuh tu. Rejam tu adalah mekanisme untuk nak membunuh. Pasal nak? Cerita ni. Kita minum dulu. Okay, right. Cowboy minum susu. Okay, right. Jadi, bila kita sebut rejam, isu adalah hukum bunuh. Okay, hukum bunuh ni kita dah bincang tau dalam lepak maqasid kita yang sebelum ni. Iaitu dalam debate kita lah Ikrah Fiddin Ada debate sikit. Mungkin anda akan cerita secara umum je, secara ringkas. Yang pertama, hukum bunuh dalam Quran hanya dua keadaan. Yang pertama qisas, yang keduanya adalah hukuman bagi orang muharabah, orang yang melakukan pemberontakan dalam sebuah negara. Kalau ada pemberontakan, kalau ada qisas, pembunuh, baru ada bunuh balas. Selain itu tak ada hukum bunuh dalam Quran. Yang ada semua dalam hadis. Antaranya adalah murtad. Man baddala dinahu faqtuluh. Satu barang siapa yang tukar agamanya maka bunuh orang itu. Ataupun ada satu hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia bercakap dengan seorang sahabat yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Dia pergi dekat satu tempat di Yaman. Abu Musa tu datang pergi jumpa dengan Muaz bin Jabal.
Lepas tu dia tengok ada seorang lelaki yang terikat dekat tiang masjid. Dekat tiang masjid tu dia tanya kenapa mamat duduk kat sini, terikat tiang masjid. Yang kawan dia kata kana yahudiyan fa aslama thumma tahawwada. Jadi Yahudi, lepas tu masuk Islam, lepas tu murtad, keluar agama. Jadi katanya Abu Musa Asy'ari, la ajlisu hatta yuqtal. Aku takkan duduk kecuali mamat ni kena bunuh. Kata Abu Musa Al-Asy'ari. Ini base daripada perkataan sahabat lah. Dan dia sambah pula, hadza qada Allah rasulih. Inilah undang-undang Allah, inilah undang-undang Rasulullah. Faham Jadi hukum bunuh ni bagi orang murtad ni tak ada dalam Quran. Yang ada hanya di dalam hadis. Okey. Jadi ulama debate. Yang itu kita sebut Dr. Ahmad Ar-Raisuni. Dr. Ahmad Ar-Raisuni ni tulis dalam satu artikel dia, dalam blog Anan ada dinukilkan dia punya artikel panjang pasal hukum bunuh ni. Dia klasifikasikan murtad pada dua. Satu dipanggil sebagai riddatul mujarradah, satu lagi panggil riddatul muharrabah. Murtad yang semata-mata murtad, satu lagi murtad dia lawan Islam. Maksudnya dia murtad, dia melakukan pemberontakan. Yang dibunuh yang maksud hadis Nabi SAW kata man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang tukar agama bunuh itu merujuk kepada muharabah. Dia dalam murtad, dia pergi kempen pula orang keluar Islam. Faham tak? Itu maksud dia. Tapi kalau sekala murtad dia diam tak dibunuh. Begitu. Okey. Makanya ulama ada bahas tentang hukum bunuh orang murtad ni sebenarnya bawah hudud ataupun takzir. Ulama khilaf dalam menentukan hukum hudud ataupun tidak pada orang murtad bunuh. Nampak Ulama tak sepakat hudud ataupun tidak. Dan ada ulama kata bahawa kategori takzir. Bila takzir tertakluk kepada kebijaksanaan pemerintah. Begitu. Okey, right. Jadi satu lagi hukum bunuh ni adalah zina. Dia ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata khuzu anni qad ja'alallahu lahunna sabilan al-bikru bil bikri jildu mi'ah wa nafasanah was-saybu bis-saybi jilda mi'ah war-rajmu. Nabi Muhammad kata dalam hadis, ambillah daripada aku undang-undang yang aku nak menyatakan ni. Ni kau kena ambil ni, apa yang aku nak nyatakan ni. Allah Ta'ala telah jadikan kepada kamu ni jalan. Apa dia? Anak dara dengan anak dara, orang lelaki bujang dengan perempuan anak dara, undang-undang dia adalah kena sebat satu rotan. Okey? Tapi kalau orang tu dia telah merasai jima, telah merasai setubuh at-thaib, dengan juda ada orang yang dah kahwin, lelaki dan perempuan, kalau berzina, maka 100 rotan, satu lagi ar-rajmu, kena rejam. Satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Satu. Yang keduanya, Nabi pernah rejam seorang lelaki yang bernama Ma'is bin Malik. Dan hadis ni riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Dua. Yang ketiganya dalam hadis Imam Ibn Majah, Umar Al-Khattab pernah sebut. Kata Umar, asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zaniya farjimuhuma albattah rajama Rasulullah sallam wa rajamna ba'dahu. Kata Umar Al-Khattab, orang yang dah kahwin ni kalau dia berzina kena rejam. Dan rupa-rupa benda tu dilakukan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang lepas pada Nabi pun buat. Maknanya ada hukum rejam mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan adalah banyak 3 hadis lah. Anak kalau baca semua hadis ni kita banyak punya hadis pasal rejam ni. Kan? Cuma dalam Quran dia tidak ada hukum rejam. Dalam Quran tak ada hukum rejam. Yang ada hukum rejam ni ada hadis. Dan hadis tu sifat dia tidak mutawatir. Hadis tu sifat dia adalah ahad. Dia maknanya dia tidak confirm dia panggil zonni. Apa panggil zonni? Dia mau ngaji syariah mana? Dia hanya sengkaan tau, dia bukan confirm absolute 100%. Hati itulah kata 70% 80% kekuatan hadis itu Jadi bila bertembung dengan umum Quran yang kata la taqtulu an-nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan kamu bunuh nyawa-nyawa manusia yang telah Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan kebenaran. Quran kata jaga nyawa, tiba-tiba ada hadis kata boleh bunuh. Makanya perlu dibahas. Maka datanglah seorang ulama namanya Al-Imam Abu Zuhrah. Imam Abu Zuhrah dia pernah rongkai hukum rejam dalam Islam. Dan dia pernah sebut la rajma fil Islam, tidak ada rejam dalam Islam. Dia punya statement ni kontroversi tau. Statement ni dalam satu pertemuan fiqh dekat Libya. Dan antara yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Majmu' Fiqh dekat Libya masa tu. Lama dah anak tak ingat tahun berapa. Dan Qaradawi tulis benda ni dalam muzakirat, dalam nota Qaradawi. Jadi bila dia sebut la rajma fil Islam, bising satu dewan. Bising, macam mana ni wak, mari hadir lah sekali. Imam Zuhrah jawab dengan tenang dia jawab. Tak ada masalah apa pun Imam Zuhrah.
Dan habis daripada program tersebut, turun, lepas tu Qardawi pergi ke tepi, kita tanya soalan. Benda ni Qardawi tulis dalam zakirat dia. Right. Dalam perbincangan tersebut, Qardawi tanyalah 2-3 hadis, dan akhir sekali antara benda diungkapkan oleh Imam Abu Zur'ah, dia kata sebenarnya hukum rajam ni syariat Yahudi. Dan sifat-sifat syariat Yahudi memang keras. Antaranya adalah hukum bertaubat dalam agama Yahudi, kena bunuh diri. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikum al-ijla faqtu, sampai habis Quran. Antaranya faqtulu anfusakum. Ketika mana berkatalah Nabi Musa pada kaumnya, kau orang ni telah melakukan kezaliman pada diri kamu sendiri dengan kamu mengambil ijlah, patung lembu sebagai Tuhan. Bertaubat tu fatubu ila bariikum, kau kena kembali kepada Tuhan kamu, faqtulu anfusakum, kena bunuh diri. Padan dengan syariah Yahudi yang keras. Nampak? Bila syariah Yahudi yang keras, sikitkan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanifiyah tauhid, samhah ada unsur anjal. Nampak? Dia ada murunah tau. Ini syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, memang ada hadis yang cerita bahawasanya syariat itu berlaku dalam agama Yahudi. Ni hujah daripada Imam Abu Zur'ah ni. Iaitu berlaku zina tau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang Yahudi, lelaki dan perempuan. Bila berzina, ada seorang tok guru Yahudi namanya Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya ni tok guru Yahudi. Yahudi dulu nama Abdullah tau, jangan terkejut lah. Dia tu, nama yang Abdullah, memang Yahudi dulu nama macam tu. Jadi biasalah nama-nama macam tu kan. Jadi Abdullah bin Surya ni, dia telah buat undang-undang. Dia ambil penzina tadi, dia conteng muka, dia letak terbalik, dia arak satu kampung. Muhammad ni berzina macam tu lah kan. Bila cerita macam tu, menyebabkan ada seorang Yahudi yang dah masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah tu, tapi dia Yahudi yang masuk Islam lah. Dia ni tengok, dia rasa pelik. Bila dia rasa pelik, dia macam mana dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi jumpa Nabi, cerita dekat Nabi. Nabi kata, kau panggil balik Abdullah bin Surya tu datang, bawa kitab dia sekali. Bawa kitab, baca. Dia pun baca. Dia baca, perang. Baca sampai ayat rejam tu, dia tutup dengan lengan jubah dia. Abdullah bin Salam kata, up. Dia tak kata lah, up tu bersana lah. Angkat. Member pun angkat. Bila angkat, rejam. Nampak Nabi Muhammad pun nyata pada tu Yahudi, kau laksanakan berdasarkan kandungan kitab kamu. Maksudnya, rejam ini memang berlaku dalam syariat Yahudi. Faham Dia tak berlaku dalam syariat Nabi Muhammad. Lepas tu, macam mana hukum rejam? Yang Nabi Muhammad kata pernah laku, yang ada hadis kata Nabi pernah laku pada Ma'iz, itu di awal Islam. Itu ada di awal Islam. Dan hukum itu mansuh. Mansuh ni ayat Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Nampak? Kan? Penzina lelaki, perempuan sampai kesalahan kena sebab 100 rotan. Nampak? Maksudnya pada hujah daripada Imam Abu Zur'ah, dia menyatakan hukum rejam ni tidak ada dalam Islam. Dia adalah hukuman yang dimansuhkan dengan ayat Al-Quran. Gitu. Nampak itu hukum rejam. Satu. Berapa? Bukan satu tu, dua dah tu. Rejam. Syiah. Sabar, Khalid. Syiah. Okey, right. Okey, nampak dua. Satu muhsan, yang kedua pasal rejam Yang ketiga pasal okey, definisi murtad. Dia ada satu isu definisi murtad. Dalam ni dia ada sebut apa itu murtad. Yang kita masalah hukum murtad kita dah bahas dah dalam perbincangan kita lepas kan. Dalam department konsep lepas kita dah bincang pasal hukum bunuh orang murtad. Dah banyak lebar dah. Itu kena tengok sana lah. Masuk YouTube dah kan. Okey. Kena minum ni. Yang seterusnya, okey, dalam ni dia ada sebut hukum murtad tau. Irtidad, orang murtad. Dan dalam hukum murtad ni adalah bunuh lah. Dan kita dah sebut tentang hukum bunuh orang murtad ni, kita dah bincang dalam bincangan kita yang lepas. Cuma di sini kita nak timbulkan adalah pasal definisi murtad. Definisi murtad. Dia kata definisi murtad ni adalah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menjejaskan akidah. Itu ialah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan mengenai atau bersabit dengan perkara-perkara asas yang dianggap mesti diketahui dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya, kerana dia orang Islam, seperti perkara-perkara mengenai rukun Islam, rukun iman dan perkara-perkara halal dan haram. Definisi murtad tak apa, nanti akan detailkan. Sesiapa yang disabitkan melakukan kesalahan irtidad ataupun murtad,
hendaklah sebelum dijatuhkan hukuman ke atasnya dikehendaki oleh mahkamah supaya bertaubat dengan tempoh yang tidak kurang daripada 3 hari setelah dia didapati bersalah. Maksudnya ada muddatul istitabah, masa untuk suruh dia bertaubat. Yang kita nak cerita kat sini definisi murtad tau. Definisi murtad ni dia ada beberapa problem. Sebab definisi ni dia boleh pergi kepada munafik. Kalau dia kata perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menjejaskan akidah itu, munafik pun boleh. Betul tak? Jadi adakah orang munafik itu murtad? Murtad lain, munafik lain. Faham tak? Dia ada problem. Maksudnya definisi ni dia ada problem. Maksudnya kena ada satu definisi yang lain. Apakah yang dimasukkan sebagai murtad? Satu. Yang kedua, dia kata perkara akidah ialah perbuatan dan perkataan mengenai atau bersabit dengan perkara asas yang dianggap mesti diketahui dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam. Mesti diketahui oleh orang Islam. Kita letak tiap-tiap tu ada problem dah. Kalau kita kata kebiasaan bagi orang Islam, right, okey lagi. Tapi kalau tiap-tiap, yang ni ada masalah. Nah, sebab tiap-tiap orang Islam pun masuk Islam, dia kadang-kadang banyak benda tak tahu. Semai 5 waktu ke apa kan. Satu masalah pula. Lepas tu, sebagai pengetahuan umumnya kerana dia orang Islam seperti perkara mengenai rukun Islam, rukun iman. Ni lagi jadi masalah sebab melibatkan dengan pahaman-pahaman yang lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Khawarij ke, Syiah ke Khalid belakang kan. Contoh kan, dia akan jadi problem tau. Kan? Jadi definisi ni dia ada problem sikit lah segi definisi pada definisi murtad. Jadi anda rasa pada pandangan anda rang undang-undang hudud Kelantan kita nak buat tak ada masalah. Anda rasa kalau orang nak halangkan PAS nak laksanakan hudud tak boleh? Seperti mana PAS tidak boleh halang orang yang kata tak boleh laksanakan hudud. Negara-negara demokrasi kan. Okey, kau nak cakap tak payah. Yang PAS nak cakap nak. Jadi kena bagi ruang hak bersuara lah. Tiba-tiba PAS menang majoriti dan PAS buat referendum nak suruh laksanakan hudud, kita kena akur. Tapi dalam masa sama PAS tidak boleh nafikan hak orang yang katakan tak boleh. Bagi ruang dia bercakap kan. Lepas tu kita kritiklah secara ilmiah. Terpulang lah. Sebab inilah kerangka demokrasi kan. Jadi rasa PAS nak buat sebab itu idealisme PAS. Kalau kita halangkan maknanya kita telah menafikan idealisme orang. Dan kalau sekiranya orang itu, kalau kita menghalang idealisme orang, orang tu boleh marah. Jadi tak boleh halang idealisme PAS, cita-cita PAS kan. Cumanya pada Ana yang Ana nyatakan di sini, rang undang-undang hudud Kelantan ni perlu dikemaskan lagi. Dari sudut definisi dia, segi undang-undang tu satu pembincangan yang lain pula lah. Segi undang-undang mungkin ada berkait 2-3 perkara. Contoh hukum potong tangan. Kalau sebab banyak pimpinan PAS dia kata hudud ni untuk orang Islam je. Orang Islam tak terlibat. Dia akan timbul problem iaitu kalau sekiranya mencuri itu satu kelompok 5 orang, 2 orang Islam, 3 orang bukan Islam. Situ dah jadi dualisme. Okey, bila jadi dualisme macam tak adil pula, Mazan sama-sama mencuri, sama-sama dapat pembahagian harta power kan. Tapi macam mana ni kena yang ni tak kena kan? Dia ada problem tau. Bahkan kalau kita buka dalam mazhab 4 sendiri mengatakan hukum potong tangan dikenakan juga pada orang bukan Islam. Mazhab 4 dan mazhab yang lain pada 4 yang mengatakan tak kena pada orang zimmi. Mazhab 4 semua kata orang curi Muslim ke, kau agama apa ke, negara kau kena potong tangan. Faham? Ini macam nak kritik. Okey, nampak? Apa lagi? Dalam ni masalah yang juga timbul adalah masalah definisi rogol. Dia tak ada cerita rogol secara detail dalam ni. Cumanya dia letak satu senang. Apa itu zina? Tenggelam hasyafah kepala zakat dalam kemaluan perempuan. Okey, kalau dia tak sebut loh secara keras ke secara lembut ke. Kalau keras tu rogol lah. Jadi kalau kita tengok umum sangat, maknanya rogol bukan kategori zina. Bila zina 4 orang saksi, perogol lah cari 4 orang saksi. Kan jadi masalah kan. Jadi dia perlu debate. Bahkan imam mazhab dia tak pernah sepakat dalam isu cerita rogol. Hukum rogol ni tak sepakat. Ada orang kata bahawa muharabah, ada orang kata sebenarnya takzir. Jadi bila kita tengok definisi zina dalam rang undang-undang Kelantan, rogol pun termasuk. Yang ni jadi masalah. Faham sebab tu pada anak right, okey, nak laksanakan hudud tafadhal. Tapi dia perlu dikemaskan lagi yang ni. Perlu diperincikan balik dan perlu dicantikkan lagi insya-Allah. Habis tu mangsa rogol kena sempat juga. Kan ikut undang-undang ni lah. Ni cerita ikut undang-undang ni lah. Faham tak? Kan ikut undang-undang ni, yang kena sabit tu, yang kena tu laki pun kena, perempuan pun kena. Mangsa rogol pun kena. Semuanya pula padahal dia mangsa kan. Ada tu debate. Apa tu benda ni kena selesai lah. Gitu. Okey, right. Okey, sila tu Haji. Rang ataupun dah jadi undang-undang? Dah ada undang-undang. Jadi bukan rang lah. Bukan lagi lah. Kita bahan ni rang undang-undang.
Tapi yang ligat kandungan dia? Yalah, kandungan sama lah. Jadi Ana rasa itu kena clear lah. Bahawa sekarang ni undang-undang tu dah jadi undang-undang, rang tu dah jadi undang-undang. Betul. Dia bukan rang lagi. Sebab rang dia belum undang-undang, dia baru cadangan saja kan. Lepas tu yang kedua, Ana rasa apa yang kita buat ni Ana seronok lah. Cuma Ana rasa yang masih lagi perlu dinanti-nantikan tak apa. Yang rasanya yang dinanti-nantikan oleh banyak orang Islam dan orang bukan Islam, dia nak tahu apa prosedur yang telah ataupun yang dirancang oleh pihak Kelantan untuk melaksanakan undang-undang ni. Sebab kita banyak bincang mengenai substantive law, undang-undang hudud itu sendiri. Jadi dalam itu pun ada banyak perbezaan pandangan. It's okay perbezaan pandangan. Tapi yang menjadi persoalan yang lebih besar, kita masih lagi terkebelakang, masih lagi tak bertamadun. Sebab apa? Dunia barat dah ikut Islam dah. Dunia barat dia kata mula-mula kita kata rang. Lepas tu diluluskan. Lepas tu menteri kena bentang perbelanjawan untuk pelaksanaan undang-undang. Kena pastikan ada mekanisme, ada pegawai-pegawai terlatih. Dan benda ni minta maaf cakap, Kelantan langsung tak buat. Jadi kemanusiaannya dah tak ada. Dah tak ada langsung. Minta maaf cakap lah jadi kita lepas tu asyik cakap jawatan kuasa teknik. Tapi mana laporan dia? Ini main-main lah kita katakan. Idealisme dia bagus kan. Tapi maknanya masih lagi di peringkat ortodoks lah. Sedangkan sekarang ni kita dah ada rang undang-undang perbelanjaan, perbekalan. Dan dalam, minta maaf cakap dalam rang undang-undang perbekalan Kelantan setakat ni yang saya tengok, tak ada lagi peruntukan kewangan untuk pelaksanaan hudud. Setakat yang saya baca, mungkin saya terlepas pandang. Jadi kita kata apa ni nak cerita? Nak cerita pasal jurisprudential, falsafah, ataupun nak cerita macam mana nak menyelesaikan masalah rumah dekat Malaysia. Jadi di situ letaknya saya rasa satu yang perlu diperbaiki. Kita minta sebab kita peringkat of course lah, tak boleh harap Ustaz Wan Ji nak prepare perbekalan. Tak adil lah kan. Jadi siapa yang jadi exco, siapa yang jadi wakil rakyat, diorang punya kerja lah. Dia nak koordinate dengan universiti ke apa, itu pulang kat diorang. Tapi kalau diorang lagi-lagi bercerita begitu, jadi kita kata ini main-main lah cakap. Bagi lawyers, saya minta maaf cakap lah. Bagi lawyers these are crabs lah. Okay. Sebab apa? Ini masih lagi di awang-awangan kan. Kita nakkan something yang substance, yang menunjukkan benar-benar bersedia untuk kita nak laksanakan apa yang kita nak, idealisme yang nak dikemukakan kan. Lepas tu bila dah peringkat keduanya, insya-Allah lah. Itu siap anak. Menarik. Sebenarnya yang tu yang Ana fikir lama dah. Sebab Ana rasa kadang-kadang Ana pernah ada ungkapan-ungkapan jahat Ana di kalangan kawan. Ana kata rang undang-undang hudud Kelantan dibuat ni bukan untuk dilaksanakan. Ana fikir dia dibuat bukan untuk dilaksanakan. Dia dibuat biar ada isu politik tiap-tiap tahun. Ana rasa macam tu kan. Tapi kalau dia jujur, Ana rasa dia dah buat. Sebab dia hudud ni, dia problem dia pada pembuktian. Cara pembuktian dia rumit tau. Macam contoh potong tangan. Dia bukan boleh terus potong tangan bila kes mencuri. Dia ada barang tu kena mahal, lebih kurang RM700 ke atas. Dan barang tu mesti al-hirz terjaga rapi tau. Apa lagi? Barang tu pula dia macam apa lagi? Kalau kita tangkap orang yang mencuri, dia curi barang, lepas tu dia bagi balik, tak boleh kena potong dah. Faham tak? Dia ada syarat-syarat yang cukup ketat. Zina, 4 orang saksi tengok mata kepala. Tengok mata kepala. 3 je cakap nampak, seorang lagi tak nampak, tak boleh kena dah. Maknanya pembuktian dia rumit, tapi hukuman tak seberapa. Tapi cara pembuktian itu sendiri itu tak clear. Ini memang berlaku. Yang tu Haji sebut tu, Ana fikir lama dah. Jadi Haji cerita tu tambah Ana mengiyakan je lah. Okay, right, ada lain, sila. Saya ada tambah ke, nak kritik ke, ataupun rasa tak relevan terus ke? Contoh lawyer ada. Sila. Ada. Kali. Syiah kategori murtad. Sila. Jangan takut. Okey, sila. Bang. Saya setuju sepenuhnya. Dia tunggu ayat dia dah. Tak bagi pandangan, takut pas nak laksanakan hudud dah. Okey, sila abang. Pergi je. Boleh tak kalau di sekadar pandangan dengan soalan lah, dengan
undang-undang yang ada dekat negara kita sekarang, boleh tak kita convertkan dia menjadi undang-undang hudud? Yang ni soalan ni lawyer kena jawab sebenarnya. Ana bukan lawyer, ana bahas ni pun segi kerangka fiqh. Tetapi ana punya side pandangan pula. Ana tak berapa setuju pandangan ana kalau kau buat satu enactment baru yang menyebabkan kena lahirkan mahkamah baru. Ana rasa kita perkukuhkan mahkamah syariah je. Kita perkukuhkan mahkamah syariah dengan kita melaksanakan satu-satu tau, bukannya semua 7 tu melaksanakan. Maksudnya kita perkukuhkan bab qazaf dulu. Lepas tu kita pergi hukum zina dulu, kita pergi pada hukum minum arak dulu. Betul tak? Dia macam tu step by step. Mana saya tu lebih tepat kot. Macam contoh isu tuduhan zina terhadap Anwar Ibrahim, contoh kan. Masa tu kita boleh bincang secara ilmiah sampai kita boleh tahu apa itu qazaf. Detail tau. Rakyat bukan seorang dua tau. Memang majoriti tahu. Oh qazaf ni macam ni. Ustaz bagi ceramah macam tu qazaf. Tapi kalau sebut base hudud umum, orang tak tahu tu macam mana yang katakan zina, orang tak clear. Jadi ana rasa kalau nak laksanakan enactment tu secara total yang sehinggakan terpaksa buat mahkamah baru, ana rasa ada problem. Jadi masalah lebih-lebih lagi melibatkan dengan mahkamah tinggi kan. Jadi isu Jadi kalau orang tanya ana secara peribadi, ana lebih setuju perkukuhkan mahkamah syariah dengan undang-undang hudud yang bukan semua tau, satu persatu tadi. Berdasarkan pada qazaf dulu ke, lepas tu baru minum arak ke, zina ke, tu pula macam tu. Allahu a'lam. Baik, lain. Sini ada orang ngaji lawyer. Okey, sila. 2 tahun lepas pernah dibuat dekat HQ DAP, dan DAP pun dia dah Lim Guan Eng dan Tony Phua dia dah secara memang betul-betul lah dia cakap dia tak akan menerima hudud, DAP tak akan menerima hudud walau apa pun yang berlaku. Tapi masa tu terdapat geng-geng yang kita kata sekular lah, okay? Dia tak bersetuju juga dengan apa yang DAP cuba buat. Sebab bagi kita orang ni, saya bukan sekular lah, okay? Kan sebab katakan bagi kami pendapat yang dikatakan bahawa ini adalah satu sistem, bukannya agama. So sistem yang dibuat adalah untuk menggantikan satu undang-undang. Macam mana manusia ni dia tak dapat kadang-kadang tu nak menyelesaikan satu masalah, dan masalah yang kita tahu yang maha bijaksana lah pada Tuhan. Dan kalau Tuhan kata macam tu, why not kita cuba buat. Apa yang menjadi, saya rasa apa yang menjadi kerisauan bagi DAP yang dibagi tahu masa tu, dia tak nak ada dua sistem. Contoh aja, kita ada mahkamah syariah dan juga mahkamah sivil, itu benda yang kedua lah yang lepas tu saya bangkitkan. Tapi dia kata kita tak nak ada hukuman bagi orang Islam macam tu dan orang bukan Islam macam ni. Ada dua. That's why masa tu saya pun tanya juga Tony Phua, jadi kenapa tak cuba minta masukkan mahkamah syariah? Tapi dia tak jawab lah, sebab itu berlaku di luar. Dan lagi satu, saya perasan juga apa yang Ustaz katakan tadi, bahawa mungkin ini adalah penyebab pada DAP tak bersetuju langsung, sebab PAS masih lagi terawang-awang dan dia memang tak ada satu, kita tak clear lagi benda ni kan. Itu sajalah pandangan saya. Okey, ini pandangan, ada pandangan lain, sila. Buka soalan. Soalan pun tak apa. Soalan pun tak apa, ataupun nak kritik pun tak ada masalah. Lepas maqasid no problem. Sini takfir tak ada Khalid. Sila ada belakang. Khalid oi tak puas hati. Oi, UiTM punya student. Tadi dalam hukum hudud ada cerita pasal hukuman kepada orang yang murtad semua. Jadi bagaimana dalam Islam kan menggalak menghormati kebebasan beragama. Jadi dengan adanya hudud ini, tidakkah ia menggugat kebebasan beragama tu dalam kalangan umat Islam, dan juga tak adakah dengan hukum hudud ini akan membuatkan seolah-olah nampak kekangan dalam agama tu, dalam beragama ataupun mengamalkan mazhab-mazhab yang tertentu, akan memberi kesan kepada masa depan perdamaian ataupun penyatuan dalam kalangan masyarakat dalam sesebuah negara. Khalid nak mempertahankan diri. Okey, dalam lepak kita yang lepas, kita ada bincang buku ni. Buku Tiada Paksaan dalam Agama. Tengok ni Benz. Kita dah bincang buku ni itu La Ikraha Fiddin, Tiada Paksaan, Toha Jabir. Kita dah bahas panjang apa yang masukkan La Ikraha Fiddin.
Jadi Ana rasa dia macam ni. Isu kebebasan beragama tu kalau Ana ada sebut dalam talk yang lepas, kalau Ana dilantik jadi Perdana Menteri contoh. Tapi yang pasti Ana takkan ada rosmah lah. Jangan sebut. Okey, right. Kalau Ana menteri, antara benda yang Ana akan buat, Ana akan buang apa yang dinamakan menghalang agama lain menyampaikan agama dia. Tetapi Ana akan ganti dengan yang barulah. Ana akan ganti melarang berdialog. Sebab pada Ana agama ni dia kepercayaan. Dan bila kepercayaan ni dia mesti berpuncakan bermata airkan keilmuan. Dia bermata airkan ilmu Oh, ayat power. Okay, jadi dia mesti ada ilmu tau. Jadi macam mana kita dah dapat satu ilmu yang absolute kalau kita hanya dengar pihak kita tak dengar pihak satu lagi. Sebab Quran kata la ikrah fid din. Kita jangan baca sekat tu, jadi sambungan ayat. Allah Taala kata qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah nyatalah kebenaran berbanding kesesatan. Jadi kita nak tahu orang tu benar tak benar, kita kena dengar daripada dia orang sendiri. Makanya kita akan compare dengan apa yang kita faham. Kita akan nampak mana benar, mana yang tidak benar. Sebab itu Ana rasa dalam kebebasan beragama, perkara yang paling penting adalah dialog. Bila kita nak sebut pasal perbezaan agama kan. Dan pasal hukum bunuh pada orang murtad, Ana dah bincang lepas dalam lepak kita lepas. Kalau ikut pandangan Toha Jabir, ikut pandangan Dr. Mahmud Shaltut, Syekhul Azhar dulu, dan 2-3 tokoh yang lain, dia mengatakan sebenarnya hukum bunuh pada orang murtad ni tak ada. Kalau ada pun bukan bawah hudud, bawah takzir. Bila takzir, dia tertakluk dengan pemerintah. Dan bila pemerintah nak laksanakan hukuman, dia tertakluk dengan satu kaedah, iaitu tasarrufun imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Pelaksanaan seorang pemerintah terhadap rakyat itu tertakluk kepada maslahah. Kalau sekiranya pelaksanaan itu mendatangkan keburukan, maka tak dilaksanakan. Tapi kalau datangkan kemaslahatan, silakan laksanakan. Nampak? Jadi dalam era sekarang, Ana rasa kebebasan beragama ni orang murtad kita tak boleh nak bunuh. Tetapi kita kena adakan Kebateri. Ana rasa kita kena bincang macam mana nak dialog antara agama itu. Itu yang paling penting Satu. Yang kedua, masalah pengamalan mazhab. Ana rasa masalah pengamalan mazhab ni sepatutnya tak jadi masalah. Sebab kalau kita baca dalam sejarah Andalusia dulu, dia dilema menggunakan aliran mazhab sampai boleh membunuhkan orang ni berlaku tau. Dia memang berlaku di era Andalusia dulu. Pemerintah yang disebut sebagai Al-Muntashirin. Pemerintah iaitu satu pemerintah yang diperintah oleh golongan ilmuwan-ilmuwan Islam, yang mereka meletakkan satu dasar, dan dasar itu wajib rakyat kena taat. Kalau rakyat tak taat, maka rakyat itu akan dituduh sebagai murtad, akan dituduh sebagai Mu'tazilah, macam-macam. Antara tokoh yang dikenakan label itu adalah Al-Imam Syatibi. Syatibi tu lah, sebab tu aku buat orang kasih ni. Dia dapat label tu dah, dapat tuduhan tu kan. Jadi dia dapat label tu lah. Sebab apa? Sebab dia pergi lawan pemerintah, ulama-ulama yang memerintah pada masa tu, dengan cara membawa gerakan rakyat. Tapi dia ulama lah. Dia tulis sebuah kitab, nama kitab Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat Jadi problemnya bila kita sebut soal hukum bunuh pada orang murtad, dalam buku ni dia ada sebut seorang ulama yang bernama Imam Ahmad, bukan Ahmad bin Hanbal tapi namanya Ahmad. Imam Ahmad ni dia telah melawan kerajaan pada masa tu, sehingga kan pemerintah pada masa tu telah mengisytiharkan dia sebagai murtad. Dan dia dibunuh. Bila dibunuh, Imam Ahmad bin Hanbal pula keluar menyatakan bahawasanya dia yang dibunuh itu adalah mati syahid. Imam Ahmad bin Hanbal pengasas mazhab Hanbali kan. Dia kata mati syahid. Bermaksud dia ni betul-betul difitnah, dituduh sebagai orang yang keluar daripada agama, walhal dia tak murtad pun. Faham? Ini tuduhan Jadi nampak masalah murtad sebab itu tidak dikenakan hukuman bunuh. Sebab kalau dikenakan hukuman bunuh dia problem. Lebih-lebih lagi, sifat hudud itu sendiri dia idra'ul hudud bi syubhat. Kalau ada bukti dan ada syubhat, tak boleh dilaksanakan hudud. Sekarang ni macam mana kita nak buktikan orang tu tak murtad? Nak buktikan orang tu murtad macam mana? Sebab dia melibatkan kepada kepercayaan. Kalau orang tu semata-mata cakap, oh saya keluar agama, contoh kan, dia cakap macam tu kan, pun ada problem. Sebab mungkin orang tu dia bukan nak keluar agama pun, dia masih percaya Islam, tapi perah bercinta. Nak terjun bangunan tak sanggup. Nah, lah kata tak boleh isytihar murtad, biar orang bunuh pesanan. Kita laksanakan hukuman pada orang tak bersalah, dah salah. Faham kan? Jadi dia problem tau. Sebab tu Ana kalau secara peribadi Ana lebih setuju dengan Dr. Toha Jabir Awani, dengan pandangan Dr. Ahmad Ar-Raisuni, dengan pandangan Mahmud Shaltut, mengatakan tidak ada hukuman bunuh dalam orang murtad. Kalau statement daripada Mahmud Shaltut memang cukup best.
Dia kata dalam Quran ada cerita pasal hukum zina. Dalam Quran ada cerita pasal hukum qazaf. Kenapa yang murtad dia anggap penting itu tak ada dalam Quran? Tu soalan memusyaltut kan. Jadi makanya dia pun kata sebenarnya tak ada hudud, dia tak ada buat hukum bodoh ni, murtad ni. Yang ada pun takzir. Takzir maknanya tertakluk dengan pemerintah lah, begitu. Wallahu a'lam. Right, sila lain. Ini soal Abu Habib. Orang Kok Mahdi. Relevan ke tidak hudud? Sana ustaz. Ni ustaz ni. Anda tadi sebut di awal tadi, dia ada dua aliran tau. Dalam pemikiran umat Islam ni ada dua aliran dalam bincang pasal hudud. Hudud dia bukan tujuan tau. Hudud adalah mekanisme untuk capai tujuan. Tujuan dia apalah? Aman. Dia dalam fiqh jinayah syariah, tujuan dia ada 3. Zajirah, radi'ah, admul intiqam. Zajirah mencegah penjenayah daripada mengulangi jenayah. Satu lagi radi'ah, mencegah orang lain daripada melakukan jenayah seperti yang telah lakukan oleh penjenayah. Sebab itu hukuman tu lakukan secara terbuka kan. 2. Yang ketiga dia panggil admul intiqam, menghilangkan dendam dalam keluarga-keluarga mangsa. Okey. Sekarang itu tujuan dia. Hudud, adakah dia tujuan? Tak. Dia adalah mekanisme untuk nak capai 3 perkara tadi. Makanya tidak heran kalau kita tengok dalam pemerintahan Umar, hukum potong tangan itu di-KIV kan. Umar telah meng-KIV hukum potong tangan. Sebab apa? Sebab bila potong tangan pada Amul Maja'ah, tahun kebuluran, dia akan jadi problem. Problemnya adalah akan dipotong tangan orang tak bersalah. Dia lapar terpaksa mencuri kan. Jadi kita potong tangan. Jadi masalah lah. Maka Umar KIV kan. Kenapa Umar boleh KIV kan benda tu? Sebab ia bukan isu tujuan. Dia adalah isu mekanisme. Faham Cuma dalam kita sebut mekanisme tu jadi 2 aliran pula. Satu aliran yang mengatakan hudud itu qat'i. Satu lagi aliran kata bukan qat'i. Dia adalah wasail biasa. Sebutan sebut tadi perang. Perang ni tujuannya menghilangkan fitnah. Kalau ada jalan lain untuk menghilangkan fitnah, pun ada jalan lain lah. Kalau perang itu mendatangkan fitnah, maka tak bolehlah perang. Faham? Jadi hudud tu dilaksanakan untuk mendatangkan keamanan. Kalau dah dapat keamanan tanpa hudud, tak payahlah. Tu aliran pertama. Ada aliran kedua. Dia kata tak boleh kena buat. Sebab dia kategori qat'i. Sebab apa dia kata qat'i? Sebab melibatkan kepada angka 100, macam semayang 4 rakaat kita tak tahu kan. Jadi tak tahu sebab apa, maka kita kena akur lah. Gitu. Cuma ada pula debate lain pula mengatakan bab angka tu pula, qat'i tu pula, suruhan itu pula. Jadi 2. Suruhan ada 2 dalam Quran atau dalam hadis Yang pertama suruhan berbentuk wajib, satu lagi suruhan berbentuk sunat. Macam contoh, Nabi SAW sebut, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahun nabi turab." Apabila anjing jilat dalam bekas air kamu nak guna bekas air tadi, kena basuh 7 kali basuh, salah satu dengan air tanah. Nabi kata 7 kali basuh. Imam Maliki kata menghilangkan najis ni 3 perkara je. Hilang 3 perkara, warna, rasa dan bau. Okey? Kalau hilang 3 perkara ni, tak payah nak 7 kali basuh. Sekali basuh pun dah jadi dah. Kadang-kadang ambil tisu pun dah hilang dah kan. Tapi kenapa 7 kali? Itu ta'abudi dia kata. Ta'abudi ni kata ta'ab betul-tuli. Tetapi suruhan itu bukan wajib. Surat itu adalah suruhan yang sunat. Nampak maknanya dia ada satu debate kata dia adalah al-afdaliyah, benda afdal je. Dia bukan benda wajib. Ada satu debate yang lain pula lah. Maksudnya dia kena klasifikasi banyak lah dalam perbincangan ni. Wallahu a'lam. Boleh tak hukum hudud dilaksanakan dalam sistem demokrasi ataupun komunis ke? Sebab hudud sekarang ni macam negara Arab kan, dia monarki, absolute power. Pendapat Ustaz? Okay, absolute power tak apalah. Sebab tu anak letak, bila kita sebut negara demokrasi, maknanya dia terlibat dengan parti-parti. Dan setiap parti tu dia ada idealisme dan dia ada inspirasi masing-masing Dan kita tak boleh nak nafikan inspirasi orang. Kalau kita nafikan inspirasi orang, pada tu tidak demokratik. Jadi sekarang ni pas dari inspirasi dia kan. Dia nak laksanakan. Okay, right. Terpulang pada dia perjuangan dia. Dia nak cerita-cerita. Seperti mana kita tidak boleh halang lah orang nak buat idea komunis ke, sosialis ke, kapitalis. Nak bawa-bawa pasal lah. Tapi yang penting debate. Kena bincang. Rakyat terima majoriti, kita kena hormat. Tapi bila orang dah terima, bukan bermaksud kita kena nafikan hak golongan minoriti yang tak menang tadi. Dia perlu diberi ruang untuk nak bagi penjelasan idea dia orang, untuk nak menolak sesuatu perkara. Sebab tu kadang-kadang Ana lebih setuju hudud ini nak dilaksanakan pakai referendum rakyat. Bila nak laksanakan satu dasar tu, bagi rakyat semua mengundi.
Kita bukan mengundi untuk menentukan siapa jadi siapa parti yang memerintah. Tapi kita buat mengundi pilihan raya untuk menentukan satu dasar dilaksanakan atau tidak. Kadang-kadang nak cadang kat itu juga. Wallahualam. Kalau Ustaz jadi Perdana Menteri, Ustaz buat tak bodoh? Tak. Anak akan serah pada rakyat. Anak akan serah pada rakyat sebab anak mesti demokratik. Kalau jadi Perdana Menteri lah. Tapi insya-Allah tak ada rosmah insya-Allah. Yang ni sekarang ni Kelantan dah start jalankan belum atau belum? Dia okey, dia undang-undangkan right lah, okey, tak ada masalah. Cuma problemnya adalah macam apa yang dibising oleh Dr. Juanda Jaya lah. Rotan pun tak selesai lagi. Rotan jadi apa nak pergi rotan tu kan. Itu yang mekanisme kecil-kecil macam Tuan Haji sebut tadi lah. Dia yang kecil-kecil tu banyak tak selesai. Sebab tu kadang-kadang bila peguam dengar tak tahu bila boleh dibuat ni. Kalau orang tanya, Ana kata lah, memang rang undang-undang hudud di Kelantan dibuat bukan untuk dilaksanakan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok ni memang cincai sangat lah. Ana cakap dah tengah lah, peribadi Ana baca memang terlalu cincai rang undang-undang hudud ini. Maksudnya kalau tanpa halangan daripada resolution dan orang-orang sekitar pun kerajaan Kelantan memang tak akan buat jadi masalah. Kalau buat pun masalah. Tu dia. Yang lebih jadi fitnah lah kepada Islam. Ana sebab macam contoh definisi murtad tadi. Kan dia maknanya orang munafik pun termasuk juga. Last sekali ada orang pun boleh tangkap. Contohnya jadi masalah lah. Kan? Sebab definisi tu dia letak akidah. Bila akidah tu dia banyak pula dia punya debate kan. Debate teologi, Syiah ke, Khawarij ke, Mu'tazilah ke, UMNO ke apa kan. Dia tak buku kan. Dia pergi debate, mari pula PAS buat keluar buku Akidah dan Perjuangan. Contoh, akidah perjuangan, oh ini tidak akidah PAS, jadi masalah kan. Lepas tu rasa definisi tu tak clear sangat tu, ada problem. Faham tak? Problem. Macam dia sebut perkara umum bagi tiap-tiap orang Islam pun ada masalah. Sebab macam mana orang bermasa Islam yang dia tak tahu apa-apa. Dan benda tu memang diakui sendiri oleh Nabi SAW. Nabi pernah sebut berapa ramai orang yang mengajar, tapi orang yang mendengar itu lagi faham daripada orang mengajar. Benda tu disebut maksudnya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ana qasim wallahu yu'ti. Nabi sebutlah hadis. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang Allah Taala mahu jadi baik, Allah Taala akan bagi faham agama pada dia. Dan kata Nabi, innama ana qasim, aku ni hanya menyampaikan ilmu. Tetapi wallahu yu'ti, yang memberi kefahaman itu adalah Allah. Maksudnya Allah Taala bagi ilmu kat kita ni tak sama, betul tak? Jadi itu pada problem tau. Dia ada problem debate tentang akidah. Akidah pula teologi tu apa aliran mana? Dia ada problem. Sebab tu pada Ana kalau betul-betul nak buat kena serius. Satu, sebab anda nampak memang tak serius. Bahkan nak cari royalty tu lagi serius. Dia nak dapatkan royalty lagi serius sebab dia pergi buat R. Dia tak buat lagi H hudud. Tak ada tau. Betul tak? Kan? Dia tak ada tau. Maknanya tak serius. Kita tak pernah dengar satu NGO namanya H. Tak ada kan? Tapi R ada kan? Dia tak serius. Lepas tu bila kita tengok cek pada rang ni pun kita rasa memang macam cincai sangat lah. Allah Alam. Ustaz, maknanya dia punya pelaksanaan tu lebih dah macam prinsip Machiavelli lah. Matlamat menghalalkan cara. Maksudnya? Maksud dia buat tu bukan untuk mendidik rakyat, maknanya untuk lebih pada kepentingan Anda rasa Anda rasa je kot. Jahat tu orang rakam ni. Anda rasa macam tu kot. Anda kadang-kadang fikir betul ke nak laksanakan? Itu persoalan. Kalau betul, apa mekanisme yang terbaik kau dah buat untuk nak menjayakan perkara ini? Dan kadang-kadang dia marah tau bila Karpal Singh tolak. Contoh kan. Tapi pernah tak kita fikir, Kelantan pernah tak dia buat satu dialog, dia panggil Karpal Singh bincang? Tapi yang Karpal Singh cakap tu atas schedule lembaga 174 kan, memang tak boleh nak buat kan. Betul. Mereka 2/3. Betul. Jadi Karpal Singh jadi debate daripada sudut undang-undang. Okey, kita panggil Karpal Singh bincang sikit undang-undang lah, buat dialog kan. Peguam kita panggil lah, tapi ada tak berlaku? Dah. Kan. Balik rasa dia problem sikit lah. Dia belah sana ada problem. Banyak Sebab apa anda fikir kan, kalau saya silap minta lawyer betulkan kan. Sebab zaman moden sekarang ni kita dah ada prosedur dari segi perundangan legislation kan. Lepas tu nak pergi kepada judiciary. Jadi kerja menyiapkan prasarana semua adalah pada legislation dan juga exco. Sekarang benda tu tak ada. Sekarang kita kata boleh tak kat Malaysia kan, kita nak laksanakan satu undang-undang, tiba-tiba hakimnya tak ada. Kita ambil contoh yang paling senang undang-undang mengenai pelajaran kat Malaysia. Semua orang wajib
Kan semua orang wajib umur 6 tahun kena daftar. Mak bapak kalau tak daftar dipersalahkan. Tapi kerajaan akan pastikan semua tempat memang ada akses kepada sekolah-sekolah. Kawasan pendalaman dekat Pahang, kawasan pendalaman Sabah Sarawak, benda tu tak boleh dikuat-kuasakan kerana prasarana tak ada. Jadi di situ letaknya pendidikan. Tapi dekat sini kita dapati bahawa unsur pendidikan itu tak ada. Malahan kalau selepas undang-undang itu diluluskan, memang kalau kita tengok ambil contoh Australia dengan Britain kan, diorang memberi ruang masa kepada menteri-menteri untuk menerangkan kepada rakyat macam mana pelaksanaan, apa prasarananya, kat mana nak dapatkan maklumat-maklumat, semua ada. Jadi zaman semakin moden tapi perbincangan masih lagi ke belakang. Jadi ni yang tak kena kan. Jadi kita kata apa, padahal kalau kita balik-balik kan, macam mana pihak barat, dia ada sistem yang begitu kan, dia ambil daripada Ibn Rushdi. Kan, benda ni, minta maaf cakap lah, benda ni telah dibuktikan dengan jelas oleh siapa? Oleh seorang prosecutor daripada Iran, Syiah. Yang jemputnya siapa? Kita punya tu nama betul ni, kita punya tu Salih Abbas. Masa tu dia jadi dalam buku dia apa, transnational trend kan, judiciary, independence of judiciary, transnational trend. Benda tu dah jelas. Tapi maknanya apa, kita sejauh mana kita nak dengar nak dengar dari sudut undang-undang hudud ini sebagai penyelesaian masalah masyarakat, sebagai keadaan sosial itu tak jelas. Sebab apa, tak mungkin benda tu boleh berlaku macam turun dari perangai begitu saja. Dia ada prosesnya. Dan kalau kita nak jelas, nak senang faham proses tu, yang kenapa kita kata pihak barat ambil daripada Islam, hukum pengharaman arak daripada asalnya dia hanya bersikap moral sahaja. Kemudian sampai kepada satu tahap dikatakan sebagai satu undang-undang negara kan. Bila fajtanibuhu barulah menjadi undang-undang negara. Sebelum tu hanya menjadi nasihat sahaja. Jadi benda tu kan pihak barat pun dah kaji, dia diambil kata-kata ulama Islam, akhirnya jadilah macam kat barat. Itu sebabnya bila kita bandingkan saja undang-undang barat dengan undang-undang hudud, orang akan kata undang barat lagi adil. Sebab apa? Kita masih bincang pasal substance dia, bukan kepada prosedural, bukan kepada persediaan legislatifnya, belum. Kan? Jadi itu kita kata, bila tanya apa relevansinya dengan demokrasi sekarang ini, kita kena majukan balik kan, balik ke zaman Uthmaniyah, macam mana dia orang apa kodifikasikan undang-undang itu kan, macam dia diterangkan dan sebagainya. Ketika itu rakyat akan faham betapa relevannya wujudnya ataupun tidak kan. Tapi sekarang ni lagi-lagi substance yang prasarananya macam benda tak logik kan. Jadi kan orang memandang hudud ni sebagai satu yang tak logik. Mana hakimnya, mana bangunan mahkamahnya, mana penjaranya, siapa lah yang ada dalam penjara nanti kan. Benda tu tak ada. Dan peruntukan kewangan benda tu pun tak ada lagi. Jadi kita kata dalam hal ni Mahathir pun senanglah nak serang. Mahathir senang nak serang. Contohnya Mahathir kata mana boleh, dia kata bila buat ni dua-dua tu yang penjenayah ada dua orang. Satu bukan Islam, satu Islam. Yang kenanya Islam, bukan Islam tak kena. Sebenarnya kalau kita buka balik dalam penal code, kalau bukan Islam bersubahat dengan orang Islam ataupun yang melanggar undang-undang bertulis sebuah negara, dia pun kena di atas tuduhan subahat. Tapi minta maaf cakap lah, masa time tu PAS pun senyap tak nak jawab. Begitu juga dengan isu apa rogol kan. Dekat kalau kita selalu baca all Pakistan legal decision kan, dalam tu ada dia kata apa, zina bil ikrah untuk kes rogol tidak memerlukan 4 saksi. Dia kata cukup dengan kita kata forensic evidence. Tapi still bila Mahathir cakap, pusat Islam pun jadi setan bisu, mufti jadi setan bisu, PAS pun tak berani jawab. Sebenarnya la ikrah, sebenarnya zina bil ikrah tu dah jelas kan, kalau kita ambil contoh yang ada dekat Pakistan. Jadi kat sini kita nampak apa macam yang saya cakap tadi kesungguhan itu tak ada. Sebab apa, zaman sekarang ni orang nak seem to be done kan. Dia kata ada potential to be done. Bukan sekadar kata aku nak buat. Kita kata pihak kerajaan Kelantan dia kena tunjukkanlah kesungguhan dia yang memang dia bersedia. Ada mekanisme, cuma dihalang oleh pihak federal tu, itu cerita lain. Tapi sekarang ni itu sebagai satu macam alasan aja kan. Pusat tak bagi. Sebenarnya kalau bagi nanti memang tak boleh laksana lah. Okey, yang Jakim tu saya tak bisa. Lepas tu mereka bisa. Okey, Len ada, sila. Law kan law kan? Law. Bagi sebelum Ana pergi meninggalkan. Bismillah. Sebenarnya tentang apa yang pelaksanaan tu, apabila dapat kuasa pemerintahan tetapi jangan ubah terlalu cepat, pun ada disebutkan oleh Robert Greene dalam 48 Laws of Power. Apabila dapat sesuatu kuasa, jangan tukar sesuatu secara cepat, atau kelak engkau akan diubah secara cepat juga. Sama lah. Mungkin Robert Greene dah terbaca dah bab yang Muhammad Abdul Aziz dia kata-kata. Jadi dia letak itu dalam 48 Laws of Power. Dari segi pelaksanaan undang-undang di Malaysia, memang kita pun akan ada masalah.
banyak isunya pun dah berlaku sejak sekian lama. Masalah dari segi murtad dahulu, juga yang terbaru ni ketika anak tak pasti sama ada ni hudud atau apa, yang ketika rang undang-undang agama Islam yang baru yang dibahaskan di parlimen pada sidang yang lepas tentang isu anak yang direbut oleh ibu bapanya. Itu juga menjadi suatu perbahasan yang satu perbahasan yang cukup panas lah. Dan pada pandangan Ana sendiri, tak patut apabila anak itu perlu dimasukkan kepada Islam hanya meminta izin kepada seorang ibu atau bapanya sahaja, tapi perlu diminta kepada dua-dua, kerana anak itu adalah hak milik ibu dan bapa, bukannya hak milik seorang ibu atau seorang bapa sahaja. Dia ada banyak masalah. Mungkin macam saudara cikgu, dia ada sebut tadi pasal DAP kan. DAP bercakap dari segi konteks real politik Malaysia. Dia tidak bercakap angan-angan seperti mahu membina sebuah kerajaan Islam yang terbina di Kelantan dan Kelantan menjadi sebuah republik. Tiba-tiba ada sebuah negara Islam Kelantan, macam tu. Tak ada. Jadi dia perlu ambil substance untuk keseluruhan Malaysia dari segi perlembagaannya bagaimana, dan itu adalah seharusnya yang perlu dipandang. Orang-orang Islam mungkin boleh kata, ini tidak, tetapi ini realnya. Ini adalah konsep negara bangsa, yang mana kalau kita nak ambil pun pelaksanaannya mesti guna referendum lah. Semuanya mesti dibahaskan secara matang mengikut lunas-lunas perlembagaan. Kita boleh kata, ni perlembagaan orang kafir. Tapi kalau perlembagaan orang kafir pun, kenapa sampai itu macam sangat? Nampak sangat terlampau terpengaruh dengan agenda Islamisasi. Di sini telah ada serang pula orang lain. Jadi rasanya sekarang ni kita perlu lebihkan wacana-wacana macam ni dulu. Kita kalau betul Ustaz Wan Ji kata itu adalah rang yang cincai. Kalau pandangan anda, mungkin apa yang Kelantan, orang-orang di Kelantan cuba buat tu langsung tak relevan. Langsung tak relevan. Mesti cincai tapi langsung tak relevan. Jadi perlukan perbahasan lebih lagi supaya Islam tak jadi fitnah tetapi jadi fitrah. Jadi itulah. Saya tak faham. Adakah hukum hudud tu boleh menyelesaikan masalah sosial di Kelantan, sedangkan masalah ekonomi di negeri dia sendiri pun dia tak mampu selesaikan? Tengok rakyat dia sendiri pergi keluar daripada Kelantan, dia cari kerja di tempat lain. Kita orang Kelantan Tapi saya tanya, boleh ke hukum hudud tu menyelesaikan masalah sosial di Kelantan? Tu je saya nak tanya. Saya rasa boleh lah, tapi bukan round hudud ni lah. Boleh lah, tapi bukan yang ni lah, yang lain kot. Biar yang macam dia kata kan, bukan datangkan fitnah tapi datangkan fitrah gitu. Right, orang Syiah belah. Okay, Ben, sila Ben. Dengar. Allah, Ben tak pakai pun lah. Cadangan ke soalan? Tak, sebelum tu saya setuju semua apa yang Ustaz cakap. Tengok. Anak tak kahwin lagi. Hitler. Setuju dulu. Okey, jadi hudud Ustaz cakap ada dua kan. Kurang-kurangnya ada dua pandangan lah. Satu yang aliran pertama yang kata sebagai kaedah. Jadi dia liberal lah kita kata kan. Satu lagi yang literal, yang mengambil kira bab kotak ini sebab ada nombor, angka. Tu jadi yang saya faham lah. Sebelum nak meneruskan, ini kesimpulan yang saya dapat. Negara yang buat hudud sangat problem. Betul. Dan hudud cuma dapat dilaksanakan dalam negara diktator, teokrasi atau monarki. Itu sahaja. Negara lain tak boleh buat hudud. Melainkan negara Islam yang teokrasi, monarki dan diktator. Kalau buat demokrasi, Tuan Uppan akan tukar kerajaan lain, dia takkan buat hudud lah. Jadi saya tak jumpa relevan lah hudud buat dalam negara demokrasi. Sebab kalau tahun ni PAS menang, 4 tahun kemudian DAP menang, macam mana nak buat hudud kan? Tapi DAP teruskan. Okey, baik. Sebab okey. PAS mahu mencipta sejarah negara demokrasi yang baru. Tapi sekejap je lah. Kemudian tumbang lah macam Terengganu. Tapi lepas ni apa sambung. Tapi dia potong tangan lah pinang PAS.
Baik, okey. Jadi saya nak bagi kalau orang Indonesia cakap konsekuen. Zina, pelacuran dan kahwin susah. Judi, perjudian, riba, ekonomi. Curi, rasuah, penjenayah ekonomi. Isu je. Tapi saya bukan nada kan nak bagi orang faham lah. Saya setuju sepenuhnya lah. Jadi sebab adakah Islam cuma menumpukan tentang permasalahan moral individu? Tapi tidakkah Islam ni Allah berpesan dalam Al-Quran tentang lebih benda yang lebih besar? Sebab kita seolah-olah lihat zina atau seorang lelaki dan seorang perempuan memasukkan zakar berfaraj A dengan B. Adakah itu atau apa? Sedangkan pelacuran industri, negara buat duit pada pelacuran, benda tu benda gelap, kita tidak tahu. Tapi itu masalah yang besar, semua orang tahu di Cokit ada apa. Semua orang tahu di Lorong Haji Tek ada apa. Tapi tak ada seorang pun yang nak mengkritik benda itu. Itulah. Itu kemudian tentang curi. Orang tidak akan mencuri benda yang RM700 melainkan di atas tu telah berlaku kecurian yang besar. Orang tidak akan mencuri jika ke atas tu tidak berlaku pencurian. Orang akan mencuri juga, tapi benda tu boleh kita sabitkan hukuman. Tapi kebanyakan kes hukuman yang berlaku, kes kecurian jenayah melibatkan curi berlaku disebabkan dekat atas dah berlaku rasuah. Tapi Islam bukan. Saya fikir Al-Quran bila Tuhan bercakap tentang curi tak sama dengan seorang wanji bercakap tentang curi. Bukan. Maksud dia Tuhan bercakap sesuatu yang makna yang lebih besar. Maksud yang saya faham lah. Enggak. Maksud dia dalam bahasa yang lain, seorang manusia bercakap tentang curi dengan Tuhan bercakap tentang curi lain. Sebab ada rasuah monopoli ekonomi, itulah yang menyebabkan jadinya jenayah-jenayah ekonomi tadi. Baik, isu dekat sini sebab saya nampak Islam ni dia Al-Quran, saya agak masalah dengan hadis. Sebab hadis bagi saya banyak problem. Tapi saya bukan Albaniyah. Dan saya bukan Syiah lah. Saya pun Muslim, saya pun tak tahu saya apa, tapi saya Muslim. Muslim esensi yang pegang paling kuat dia akan pegang pada Al-Quran. Lain-lain rujukan tapi bukan rujukan yang utama lah. Jadi Al-Quran bagi saya dia menentang hegemoni ekonomi. Mana-mana yang memonopoli ekonomi itu yang ditentang. Dalam banyak hal, dalam bahasa lain ini dipanggil kapitalis lah. Bukan, tapi ni kapitalis yang bagaimana? Saya tadi, tapi dalam bahasa lain kalau kita tak nak menggunakan jargon sosialis atau kapitalis, intimidasi ekonomi tadi, hegemoni ekonomi tadi, ekonomi yang bermonopoli tadi menyebabkan berlakunya jenayah-jenayah yang kecil. Itu yang saya nampak lah. Baik, isunya sebab tadi saya ingat banyak yang bincang tadi tentang masih mengekalkan perlembagaan. Saya fikir yang agak radikal lagi sebab saya nampak masalah dia bukan hudud atau tidak hudud. Masalah dia adakah hudud itu mampu mencabar orang-orang yang berada di atas hudud. Maksudnya jika jutawan tidak akan berzina di hotel-hotel murah. Yang akan berzina di hotel-hotel bajet adalah kita. Orang seperti kita. Jangan. Menimbulkan fitnah. Baik, jadi yang akan berzina di hotel-hotel murah adalah orang seperti kita. Baik. Taraf. Okeylah. Orang-orang marhain seperti kita yang akan berzina di hotel-hotel yang murah. Baik. Orang yang mencuri pun orang yang seperti kita. Sultan tidak akan mencuri. Kita tidak akan pernah melihat sultan mencuri. Ada saya pernah melihat sultan mencuri? Tak ada. Dia mencuri tapi kita tak nampak. Tak, dia dalam poin dia, sultan tidak akan kita jumpa pergi ke supermarket dan mencuri. Kita tidak akan jumpa sultan mencuri motor orang. Kita tidak akan jumpa. Dan kita tidak akan jumpa sultan pergi ke hotel bajet. Bukan, saya menuliskan benda dalam keadaan tergelak-gelak lah. Tapi isu dia, kita tidak akan jumpa sultan membuat jenayah-jenayah yang kecil. Baik, jadi isu dia, adakah hudud bercakap tentang rakyat marhain seperti kita sahaja? Sedangkan Al-Quran berpesan mengatakan, jika Fatimah yang mencuri, maka aku akan kerak tangannya.
Itu anaknya Nabi. Di mana zaman Nabi tidak ada seorang freeloader yang makan percuma semua tu. Jadi tidak ada benda itu. Kemudian pada hari ini kita melantik seorang yang tidak buat kerja apa-apa, dan orang itu kita biayai dia, dan bila dia mencuri, dalam bahasa lain akan merompak. Mereka merompak kekayaan negara dan kita namakan sebagai allowance. Itu merompak. Mereka tak buat kerja apa-apa dan mereka duduk saja. Dan mereka mendapat. Adakah hudud mampu mencabar orang-orang seperti ini? Adakah hudud mampu mencabar orang seperti jutawan Ananda Krishnan, Robert Koch dan sebagainya? Adakah hudud mampu mencabar orang-orang macam tu? Tak kisah kenapa hudud pun. Hukuman berat bukan setakat Islam, orang putih pun ada. Orang buat kerusi elektrik, sebut apa saja hukuman yang jahat, lagi kejam orang putih. Menembak sampai mati pun ada. Hukumannya bukan tentang hudud, bukan tentang potong tangan tu bukan benda besar. Tak besar langsung. Rejam pun bukan benda besar. Isu dia orang putih pun ada hukuman yang lebih besar. Isu dia adalah justice. Keadilan tu. Adakah keadilan mampu ditegakkan dalam kerangka hudud sebegini? Adakah hudud mampu mencabar sultan? Adakah hudud mampu mencabar jutawan? Tidak ada. Sebab hudud berada di bawah kelangkang mereka. Mereka melangkah hudud sesuka hati mereka. Hudud cuma akan kena pada kita. Bila saya mencuri motor, bila bila saya masuk ke hotel mana-mana, tak, jadi hudud akan kena kepada saya. Tapi tidak akan kena pada sultan, sebab sultan dan jutawan akan buat projek di istana yang korang nak masuk, korang kena pakai kad. Saya pernah pergi tapi saya tak pernah lah buat projek dalam tu. Tak, isunya adakah hudud mampu mencabar mereka? Itu isu dia. Okey, right. Ada rasa hudud dia boleh buat gitu, tapi kerangka Malaysia sekarang mungkin tak. Macam itulah. Tapi segi base hukum tu memang boleh buat sebenarnya. Sebab dia hukum dia tidak ada, dia tak ada double standard. Kalau zaman Muhammad lah. Kalau zaman hari ni hudud mampu boleh direalisasikan dalam negara-negara yang tidak diktator. Yes. Sebab kita melihat khalifah tak pernah kena hudud. Khalifah mana yang pernah kena hudud? Sultan mana pernah kena hudud? Hatta Umar Abdul Aziz tak pernah kena hudud. Tak pernah ada hisbah kat atas mereka. Dia macam mana? Inikah keadilan dalam Islam? Islam ni kata Muhammad semua sama, orang ajam ke orang tak ajam ke sama. Jadi macam mana pula yang dia orang terlepas pada hudud, kita yang kena. Jadi nak tukar perlembagaan itu sebenarnya isu dia sepatutnya lagi radikal lah. Sebenarnya saya mencadangkan tukar tu perlembagaan kalau betul-betul nak buat Islam. Tapi perlembagaan yang macam mana? Kena pas Haji Hadi semua pun, kalau dia buat salah dia kena. Hatta Mustafa Ali pun kena. Tak. Bagi saya Islam mengajar bukan tentang potong tangan itu. Al-Quran mengatakan kalam Tuhan mengajar kepada kita bukan tentang kerat tangan itu, kerat tangan si Muhammad Abdullah itu, bukan. Al-Quran berpesan dalam kalimah-kalimah yang agung. Allah tak mungkin bercakap tentang berzina dengan B, hudud, bukan. Saya nampak, itu tak sedar saya lah. Itu tak sedar saya. Islam bercakap tentang keadilan lebih besar. Siapa saja buat salah, langkahi dia, dia buat salah, kalau dia buat jenayah yang besar, kalau dia buat kisah, kena kisah. Tapi pas diam tentang kisah bila sultan sana buat kejalan. Kalau saya sebut, boleh saya sebut kan, tapi takut masalah lagi kan. Bolehlah saya sebut. Tapi bila sultan membunuh orang, tidak ada sesiapa yang menjeritkan kisah kepadanya. Ini ke Islam. Pas sebut aku nak sebut pasal kisah. Sedangkan kisah benda yang lagi serih berlaku. Sultan buat salah, adakah sultan kena? Apa tak cakap? Tak pernah cakap dalam kisah Perebet Adam versus sultan itu, tak pernah disebutkan. Dalam ceramah-ceramah asyik-asyik sebut tentang UMNO memang salah. Tapi adakah yang atas daripada tu tak kena? Okey. Jangan edit, jangan potong kalau boleh. Kalau betul lah, kita nak jujur. Okey, right, ada lain. Dia macam kalau yang cerita batu bersurat yang jumpa kat Kuala Berang dulu kan. Dan batu bersurat tu dia ada sebut tau pelaksanaan undang-undang qisas dan hudud, dan dia nyatakan juga di situ dalam batu bersurat dia kata undang-undang itu tidak dikenakan pada orang biasa, bahkan dikenakan kepada orang besar-besar juga. Memang clear dalam undang-undang. Orang besar tu tak clear lagi sah. Betul. Sultan tu word. Sebab sultan tu tak rembat. Okey, right. Okey, lain. Sila ada lain. Ada lain. Sila, cikgu. Kalau saya sebagai ahli politik,
saya ada parti saya sendiri. Apa yang saya akan buat, walaupun saya bekerjasama dengan PAS dan saya rasa apa tindakan PAS sekarang adalah terlalu bodoh, saya akan bersetuju untuk PAS buat hudud. Saya kata laksanakan di Kelantan dahulu, dan saya minta semua parti yang lain termasuk UMNO Barisan Nasional yang berkuasa untuk benarkan. Untuk kita lihat PAS gagal dan jatuh dan tak akan ulang sampai bila-bila tindakan dia untuk wujudkan hudud lagi. Supaya seluruh dunia tahu bahawa apa yang PAS ingin realisasikan adalah satu benda yang terlalu gagal. Tetapi retorik lah. Tapi bila kita tengok juga kenapa orang-orang yang bijak seperti Mahathir dan sebagainya, dia terlalu risau apabila PAS ingin melaksanakan satu model negara Islam itu sendiri. Adakah disebabkan model itu akan berjaya seperti Bank Islam sendiri? Bila kita tengok Bank Islam sebelum ni memang kita buka pada orang-orang Islam dan adalah ekonomi Islam itu sendiri kan. Dan seterusnya ramai juga orang-orang daripada agama lain yang nak invest ke dalam ekonomi Islam ni sendiri, sebab dia lihat bahawa ekonomi Islam ni lebih adil daripada yang lain-lain. Itu saja. Dia ajar macam mana nak pelingkup PAS. Okey, ada soalan lain, ada lain. Sila. Ada lain? Ada Ma? Tak ada. Rizki datang. Saya baca buku Hashim Kamali pasal kritikan terhadap pasal kritikan lama je. Baik. Apa yang saya ingat daripada buku tu, kritikan pertama ni adalah pasal tak ada hisbah dalam perang undang-undang Kelantan kan. So konsep hisbah tu sebenarnya amat penting lah dalam perundangan Islam yang sebenarnya, tapi dalam undang-undang Kelantan tak ada konsep tu. Maksud lagi satu pasal ruang untuk keampunan tu, ruang untuk bertaubat tu, itu tak ada dalam undang-undang Kelantan. Itu lagi satu. Dengan ada satu yang saya tak clear lah dalam buku Hashim Kamali. Dia cakap bila kira orang yang buat undang-undang Islam ni dulu, yang buat hudud dulu-dulu tu, dia bahagikan jenayah tu kepada hak manusia dengan hak Allah, hak al-adam dengan hak Allah. So saya tak berapa clear pasal benda tu. Boleh Ustaz jelaskan tak? Ustaz ada tahu satu tak? Itu je. Rezeki. Peguam lawyer. Tahu. Sila. Orang nak dengar. Saya pada permulaannya saya ada sarankan untuk saudara-saudara membaca kritikan yang dibuat oleh Dr. ataupun Profesor Hashim Kamali. Kritikan disebut oleh ahli tadi tentang beberapa perkara termasuk hisbah dan juga termasuk bagaimana rang undang-undang tersebut digubal dalam keadaan, saya takut saya ulang balik apa yang Wan Ji telah cakap tadi. Di mana rang undang-undang itu digubal dalam keadaan rujukan yang dibuat begitu limited, terbatas kepada satu mazhab ataupun terbatas kepada satu pandangan sahaja. Ini antara yang diutarakan oleh Dr. Hashim Kamali. Dan di akhir saya kira saudara kita baca buku bukan artikel dia, buku dalam buku lebih detail. Sekiranya baca artikel bahagian bawah itu dimasukkan pandangan-pandangan Dr. Yusuf Qaradawi, Al-Maududi, dan juga dimasukkan juga Mustafa As-Sibai, di mana dibolehkan untuk kita ada beberapa gugatan untuk implementation tatbik hudud itu, kita boleh menggunakan measurement yang lain sebelum pelaksanaan hudud agar tidak menjatuhkan ataupun tidak defeat the purpose of maqasid. Ini jangan salah faham jangan salah faham. Ini saya bercakap ataupun saya berbincang ini atas dasar bidang ini dan atas dasar tajuk ini, tapi tidak bermakna saya menyokong pelaksanaan hudud atau saya menyokong pelaksanaan hudud pada hari ini. Saya bincang dari sudut tajuk ini, memandangkan saya kira ini antara tajuk yang berada dalam kajian saya tentang comparative criminal law.
Saya ada pandangan peribadi saya tentang tatbik hudud di Malaysia, tapi ini kita bercakap lebih detail sebab kita tak nak nanti perbincangan kita mencapai terlampau besar. Tadi saudara kita ada sebut kenapa tak bagi saja buat dulu di Kelantan. Persoalannya sekarang kita dah banyak dah model yang duk buat dulu. Afghanistan telah menunjukkan kegagalan mereka. Pelaksanaan di Nigeria penuh dengan kritikan. Adakah kita inginkan ke arah itu? Jadi sebab itu saya percaya melihat kegagalan itu, adanya beberapa sarjana-sarjana sama ada mereka menyatakan bahawa boleh untuk kita tangguhkan atau disebut moratorium, diwar-warkan, dimasyhurkan oleh Tariq Ramadan dan sebagainya, ataupun ada juga yang mengambil pandangan bahawa selagi mana ada undang-undang lain yang boleh mencapai kepada maqasid syariah, maka kita boleh gunakan ia pada masa hari ini. Qaradawi dia ada menceritakan macam mana kamu nak laksanakan hudud. Dia ambil contoh mencuri dalam keadaan masyarakat sekarang tidak hidup dalam suasana yang cukup untuk mereka makan dan sebagainya. Begitu juga yang disebut oleh sarjana-sarjana yang lain. Jadi saranan saya, buku itu tidak pernah dijawab secara terus oleh mana-mana pimpinan Parti Islam se-Malaysia tentang kritikan yang dibuat oleh Profesor Hashim Kamali. Panel rang undang-undang hudud peringkat awal itu saya kira memang termasuk sekali adalah Profesor Ahmad Ibrahim. Tapi saya tidak pasti sebab ada qila yang kata dia undur diri selepas itu. Jadi walau bagaimanapun kita tengok pada rang undang-undang itu, kita dapat nampak sendiri begitu longgar, definition tentang zina dan sebagainya begitu longgar, penggunaan circumstantial evidence yang cukup longgar. Ada dia cakap circumstantial evidence, qarinah itu tidak boleh digunakan pakai dalam sabitan hudud. Kita menampaknya dia ambil dalam satu view dalam fiqh Islam. Pada masa yang sama dia kata juga dalam bab zina kita boleh pakai sabitan berdasarkan kepada wanita yang mengandung. Ada kontradik di situ dan ada impak yang besar terhadap sabitan hudud sekiranya diimplementkan. Ya. Saya rasa itu saja kot. Okey. Kita duk kata terbuka-terbuka, tapi kita bila cakap kita tak jadi asyik dekat negara Sunni je, negara Syiah tengok berjaya je. Tengok dia orang punya model tu cantik ya. Dia tak terus potong tangan, dia tak terus bunuh. Malahan yang bunuh tu pun bukan kerana harabah, kerana kes jenayah yang lain. Dan kita pun tak berlaku adil bila kita tak ada memberi kritikan terhadap penal code yang ada sekarang. Penal code yang ada sekarang dilaksanakan seperti mana minta maaf cakap Kelantan nak laksanakan hudud sekarang. Dia paksa kepada rakyat. Sedangkan proses penal code itu zaman sebelum merdeka. Dia paksa saja kepada rakyat. Dia tak ada menggunakan proses legislatif yang digunakan di dunia barat sekarang. Jadi kita kena adil lah. Kalau kita nak cari sesuatu yang paling baik, kita kena buka fikiran kita dalam dunia Ahlussunnah wal Jamaah. Baik yang Daud Zahirinya pun walaupun dah kehilangan dia punya authenticity, kita kata whatever. Tapi kita kena buka. Jadi tindakan yang saya tengok ya, siapa ni kita punya Tun Sari Abbas ketika jadi ketua hakim negara itu bagus. Kan dia panggil daripada semua negara. Termasuk dia kata daripada negara Syiah ketika itu. Tapi kalau kita pandang pula nanti kita kata kena pandang juga Pakistan. Yes, Pakistan. Presiden Pakistan. Siapa tu? Siapa? Yang mati tu kena tembak tu. Bukan yang kena tembak. Benazir Bhutto. Ya, dia orang Syiah. Tapi sebab dia ni disayangi oleh Amerika dan Britain, tak ada pula orang kutuk dia pasal Syiah kan. Kita kutuk Syiah yang di-anti oleh Amerika. Itu tak kenalah. Jadi kalau kita tengok macam mana mereka dah kita kata berjaya lah in one way dengan buat referendum. The only referendum nampaknya dalam negara Islam yang perlembagaan yang direferendumkan. Yang setakat yang saya tahu kan, itu saja kan perlembagaan Iran. Negara Islam lain tak ada direferendumkan. Iran saja. Dan walaupun dia dah kita kata buat satu negara baru dah 30 tahun, tetapi ketika nak melaksanakan hudud mereka amat berhati-hati. Amat berhati-hati. Sampaikan yang disabitkan zina pun dihukum bukan kerana zinanya, tapi kerana hukuman undang-undang yang lain. Tapi of course lah pihak barat kata dia ni dibaling kerana nak dibaling lagi tu gini, tapi nampaknya tidak. Diorang tidak laksanakan. Nak menunjukkan balik-balik ya kepentingan
apa kita kata the Commonwealth of Economics kan, the Commonwealth of the Nation itu yang dipentingkan nampaknya oleh Iran. Jadi sekata selagi dasar yang saya belajar sikit-sikit, kajian sikit-sikit mengenai Iran itu mendapati bahawa mereka tidak pentingkan yang itu kan. Mereka pentingkan pendidikan, mereka pentingkan ekonomi. Dalam keadaan negara mereka dikepung, dikenakan embargo dalam pelbagai sudut, mereka survive. Kalau Malaysia tak tahu apa jadilah. Tapi whatever lah kita kata, kita have to learn, not to be them, not to be nak ikut mazhab dia, tidak. Jadi kita understand, mungkin suddenly kita dapati hadis-hadis yang sahih itu ada dengan mereka tapi tidak sampai kat kita. Tapi kita nanti kena buat study lah. Kita kena cari dia punya periwayatan dia kan. Mungkin ada sebab sebelum ni saya cakap dah sampai universiti, saya sangka apa yang ada dalam sampai kepada Al-Hakim itu saja yang sahih. Sekali bila tanya dengan ulama-ulama hadis dia kata tidak, pengkajian berterusan. Pengkajian. Jadi satu hadis tu yang mungkin dhaif sekarang akan datang mungkin akan jadi sahih. Yang sahih ini dia diamlah, dia tak nak cakap. Ada faham lah tu maksud dia kan. Ada faham lah. Jadi poin yang kita nak kata, kita kata biar kita terbuka. Kan biar kita terbuka. In fact kita kata undang-undang yang ada sekarang ni, penal code yang ada sekarang ni pun dipaksa kepada rakyat Malaysia tanpa rakyat Malaysia mengetahui. Sebagaimana yang dilakukan oleh pihak barat berbeza sangat ketika mereka laksanakan dekat negara diorang. Kalau kat negara orang Islam dia paksanya. Tapi kalau kat negara diorang, dia bagi can, dia bagi bahas, dia bagi ada sesi penerangan, kemudahan dan sebagainya. Jadi kalau kita kata kenapa gagal dekat negara Islam undang-undang hudud, kerana berlaku pemaksaan sebagaimana pemaksaan penal code undang-undang barat ke atas umat Islam. Jadi kalau orang Islam pun terikut dengan cara barat, of course kita akan gagal. Tapi kalau kita ikut balik cara agama kita, kita pentingkan maslahat ekonomi kan, insya-Allah lah kita kata banyak perkara yang selesai lah. Nak kata 100% selesai, tidaklah, tapi insya-Allah banyak perkara yang selesai. Okey. Penutupan terbaik. Saya rasa tak ada kot, dah lewat Cuma akan datang insya-Allah. Kita ada lagi dalam bulan ni ada 3 lagi tau kita punya pembentangan pada 23 bulan kita ada panggil Firdaus. Firdaus ni dia buat PhD dekat UKM. Dia akan bintang pasal agama dan sains. Mesin cetak. Kecil lah, orang kecil mesin cetak lah. Ana pun tak tahu kenapa dia guna label mesin cetak. Kalau dia datang nanti kita terkejut sebab rambut dia macam liket. Nanti kita suruh dia nyanyi atas meja. Okey, satu. Yang kedua pada 26 kita akan ada seorang ustaz, dia belajar dekat Jordan, dia balik cuti, iaitu Marwan Bukhari. Dia akan datang, dia akan bincang pada 26 bulan pasal konsep Zimmi dan Harbi BS warga negara Al-Muwatinun. Ini satu debate barulah dalam negara demokrasi kan. Sebab Zimmi Harbi ni timbul dalam negara monarki zaman Abbasiyah, Umayyah dan Osmaniyah. Macam mana dalam kerangka negara demokrasi. Lepas tu yang keempat 30 bulan kita ada panggil wakil Hizbut Tahrir. Dia best ni. Dia akan bincang tajuk demokrasi antara halal atau haram pada 30 bulan. InsyaAllah nanti banner akan keluar. Tempat ke nak tukar tak tukar nanti kita akan bagi tahu dalam banner lah insya-Allah gitu insya-Allah. Dan Ana ucap terima kasih kerana datang pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan dialog-dialog kita. Dan di sini Lepak Makassar kita tak pernah tertakluk dengan satu aliran kan, sebab dekat sini kita ada ateis pun ada, ramai ni. Kita ada Kristian pun ada. Sebelum ni ada Kristian hari ni tak datang. Hari ni lepas tu kita ada Syiah tadi. Balik dah. Dah rata-rata sini Sunni lah. Dia tak ada masalah. Sini ada PAS ke, UMNO ke, PKR siapa nak datang, datang. Dan kita tak kisah siapa nak tanya soalan, nak kritik silakan.